Salam rakan-rakan, saya Taifun. Rakan-rakan, saya ucapkan salam mesra, hormat dan kasih sayang kepada anda semua di hari yang baru ini. Hoi Dede yang tak tahu malu, jangan datang sini. Jangan Dede, jangan. Dia nampak video tu, terus anak saya datang ke tempat kejadian. Sayang, kamu buat apa tu, ha? Apa yang anak saya buat tu, sayang saya? Apa yang saya buat tu? Saya lepaskan anak-anak biri-biri saya. Tengok, saya memang suka sangat macam ni. Abang sangat comel, sangat manis, Masya Allah anak saya, ya Allah. Oh, apa jadi Memi, apa jadi? Ya Allah, lindungilah dia daripada pandangan jahat orang. Masya Allah anak saya. Tunggu Dede, jangan sentuh anak biri-biri itu. Masa kamu masih bayi dulu, saya pun sangat sayangkan kamu macam ni juga. Tapi masa kamu masih bayi pun kamu nakal, sekarang pun masih sama anakku. Apa yang jadi sayang, apa jadi? Macam mana kawan-kawan, anak kita dah besar ke? Kali terakhir kamu tengok dia kecil je. Sekarang Alhamdulillah, saya rasa dia dah makin besar. Kami jaga dia dengan baik, ambil berat tentang dia. Dia dah betul-betul biasa dengan saya. Dia asyik ikut saya ke mana-mana, berlari-lari, sentiasa panggil saya. Aduh, apa jadi ni? Biar saya cium awak. Awak nak susu ke? Awak nak susu ke? Anakku sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah untuk anakku. Atuk, jangan cemburu. Kau jangan cemburu. Atuk cemburu sebab saya kata saya sayang yang ini. Sekarang kawan-kawan, apa topik kita hari ini? Seperti yang anda tahu, saya beritahu anda, baru-baru ini saya bawa masuk seekor Rottweiler baru. Dah lama saya tak rakam dia, dah 10-15 hari. Hari ini saya akan perkenalkan anda dengan anak itu. Mula-mula kita tengok lajang dulu. Lepas tu kita tengok si betina kita tu. Kita akan lepaskan dia di antara yang lain. Kita akan sosialisasikan dia dan sebagainya. Kita akan biasakan dia dengan biri-biri dan kambing. Kita akan tengok dia sekejap lagi. Saya minta tolong, sebelum itu jangan kecewakan saya. Tolong sokong dengan like video ini, langgan saluran dan tinggalkan komen. Saya akan sangat gembira. Jangan malas, tolonglah saya sikit beri sokongan. Tolonglah like video ini, saya merayu. Boleh ya sayang? Cakaplah supaya mereka like video ini. Cantikku. Aduh, apa jadi ni? Mari saya turunkan kamu. Atuk pun tengok, duduk elok-elok. Ambil gambar kita dengan Atuk. Cuba tengok. Mari kita bergaya sekejap. Nampak kaca tak kawan-kawan? Hantar kat saya melalui Instagram. Biar saya lepaskan anak biri-biri itu sekarang. Jangan Atuk. Atuk, tunggu dulu. Jangan sentuh anak kambing tu. Saya kata nak jadikan Atuk anjing penggembala. Jadi betul-betul Atuk saya sayang sangat ke Atuk. Mari, ambil gambar itik-itik saya juga. Ambil gambar itik-itik dan ayam-ayam saya. Tempat inilah tempat ketenangan saya di kebun. Nanti saya akan tulis dekat pintu masuk sini. Tempat ketenangan. Sesiapa yang nak cari ketenangan boleh masuk sini abang. Tengoklah kecantikan mereka Tuhan cipta dengan penuh teliti. Masya Allah untuk anak-anak saya. Setiap haiwan sangat berharga bagi saya. Semuanya macam anak sendiri. Saya sayang setiap satu dengan cara yang berbeza. Setiap seekor ada tempat istimewa dalam hati saya. Tempat seseorang jumpa ketenangan adalah di antara haiwan, kawan-kawan. Betul. Sebab antara haiwan dan manusia ada kasih sayang yang tulus. Haiwan tak peduli siapa anda sebagai manusia. Mereka tak kisah anda macam mana. Mereka tak ada kepentingan. Mereka sayang anda tanpa syarat, tanpa balasan. Jadi sebab itulah saya rasa tenang di antara haiwan-haiwan ini, abang. Sudah tentu, saya tak boleh kata tanpa balasan atau tanpa kepentingan. Kalau saya tak bagi makan, orang lain bagi makan, mereka akan pergi kepada orang yang bagi makan itu. Anak-anak kambing. Kamu akan pergi ke tak? Taklah, mereka ni takkan pergi. Taklah, mereka ni takkan pergi. Mereka ni memang setia betul. Sekarang Dede, mari keluar sekejap Dede. Silakan. Tidak anak-anak muda, tunggu. Tunggu, tidak. Mari sini Isabel, silakan. Silakan. Mari sini. Tidak Izos tidak. Maksud saya, alangkah baiknya kalau kita kurung Izos di rumah. Ambil juga Dede mari. Alangkah baiknya kalau kita kurung Izos di rumah. Izos, kamu sangat suka bergaduh sayang. Tengok, jangan bergaduh dengan sesiapa. Sekarang Isabel dan Nora jadi musuh satu sama lain. Mari kita jalan laju sikit abang, biar Isabel tak menerjah. Mereka ni bermusuhan. Kamu semua anak dari taman yang sama. Tapi tetap juga tak boleh berkongsi antara satu sama lain. Sekarang, oi, kuda jangan tarik tali. Hari ini aku nampak kau lebih kacak, Carlos. Masya Allah, anakku. Allah, kau akan patahkan pinggang Asil. Perlahanlah, beruang Allah. Masya Allah, anakku. Asil, Cik Puan, datang mana?
Aku letak Carlos di sebelahnya. Sejak semalam mereka bersama-sama. Carlos, budak-budak datang tak? Budak-budak datang tak anakku? Ada Junior Carlos datang tak? Hah? Biar aku belai dia sekejap. Allah Allah. Tengok sekejap ya. Jangan bergaduh, bertenang. Anak muda dan yang rasa muda. Carlos aku sanggup berkorban untuk kau. Anak lelaki kaca aku. Mudah-mudahan ada rezeki nanti. Nanti kita boleh belai anak-anak dia. Kita tunggu saja kawan-kawan supaya Asil boleh berpasangan. Rena, buat apa tu sayang? Anak-anak kau alhamdulillah sehat semuanya. Tiada masalah dengan anak-anak. Beberapa hari ini cuaca panas kawan-kawan. Sebab itu saya tak dapat muat naik video. Tapi hari ini kalau boleh saya akan muat naik 2 video untuk anda semua. Kita kembali ke rentak lama kita. Kita perlu kembali ke rentak lama kita semula. Sebab itu ramai yang mesej saya akan buat yang terbaik. Saya akan mula tanpa peduli panas atau tidak. Sekarang saya sudah lepaskan kambing dan biri-biri. Bonjuk, biri-biri sedang berkeliaran. Mari kita pergi ke tempat Bonjuk dulu. Ulang Bonjuk. Di mana Bonjuk? Di mana Bonjuk ini? Anak lelaki saya yang kaca. Boleh tak kau zoom sikit pada karisma Bonjuk tu? Ya abang, aku tak pernah tengok lelaki yang sekacak, sekarismatik, seanggun macam ni. Weh, tengoklah keanggunan pada janggut Bonjuk tu. Weh, Bonjuk. Harimau aku ni. Semalam saya bawa doktor haiwan. Bonjuk mula batuk, Bonjuk saya kena mata orang. Saya tak sanggup, terus bawa juga seorang doktor haiwan. Dia suntik Bonjuk kita. Alah saya kena jangkitan paru-paru ke apa entah. Bonjuk, kenapa jadi macam ni? Jangan Natasha, mari sini, mari sini. Jangan buat perkara tak bermaruah. Disebabkan kamu semua, orang marah pada aku. Tengok, demi Allah, biasanya mereka tak kejar benda-benda ni. Langsung tak kejar, sebab aku mula rakam video je. Semua anak-anak jadi manja, sebab terlalu banyak kasih sayang. Bonjuk, mari sini Rocky. Kau pun dah mula, tengok sini, jangan nak manja sangat. Tengoklah karisma Adam tu. Aku nak buat patung Bonjuk lah. Masya Allah anak lelaki aku ni. Anak jati keturunan bangsawan. Biar aku belai dia sekejap. Bonjuk, kenal dengan Rottweiler. Shh, Asia, mari sini. Mari sini. Tidak. Asia, tengok sini. Benar sini. Budak yang muncul entah dari mana. Baik kau berakal sikit. Jangan nakal, jangan marah pada mereka. Jangan main-main, aku akan sayang pada Bonjuk. Sekarang agaknya anjing-anjing fikir. Aku akan masukkan kambing ke tempat mereka. Sebab itu mereka kejar kambing-kambing itu. Anak-anak, jangan kacau kambing-kambing itu. Aku langsung tak dapat nak belai Bonjuk. Apa jenis manusia kamu semua ni? Anak-anak comel, apa yang kamu buat anak-anak comel? Anak-anak biri-biri aku pun dah besar sekarang kawan-kawan. Anak-anak, kenapa kamu bawa keluar baldi-baldi itu dan pecahkan? Menyusahkan betul. Pusat Garibim tu memang seorang budak yang baik. Betul-betul lelaki sejati kawan-kawan. Saya bagi makanan pada mereka. Budak-budak nakal ni pula pergi dekat pusat. Lepas tu makan makanan pusat juga. Pusat tak cakap apa-apa pada mereka. Kamu tahu tak? Macam anak dia sendiri. Memang anjing yang baik, berakhlak. Ciri yang paling saya suka pada seekor anjing ialah berakhlak. Takkan serang anak anjing. Akan sayang, lindungi, bersihkan. Tengok, ini pusar kita yang buat. Karamas yang baru saya bawa, alhamdulillah memang sangat comel anak ini. Abang saya semua anjing, bersihkan, hormat mereka. Maksudnya, dia memang seorang pemimpin sejati. Dia memimpin ke semua mereka. Dia bersaing dengan Apollo. Kenapa kamu jadi musuh dengan Apollo, anakku? Apollo menahannya, dia juga menahan Apollo. Kadang-kadang mereka bertengkar. Kedua-duanya sangat hebat. Kedua-duanya tidak mengalah antara satu sama lain. Saya terus ikat Apollo. Mana tahu kalau mereka nakal. Tapi, bukankah Caroline dah besar dengan baik, kawan-kawan? Caroline! Dulu aku fikir, nak kahwinkan anak perempuan di awal-awal, itu satu kesilapan besar. Nasib baik aku tak buat begitu. Maksud aku, budak perempuan ni nanti akan lebih tinggi daripada Nora kita. Dia akan lebih tinggi dari Nora. Sebab sekarang ni dia dah 6 bulan kot. Perkembangan dia memang hebat, bro. Bentuk kepala, fizikal dia memang menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tengok. Bila dia dah besar nanti, saya akan jadikan dia pasangan dengan Carlos. Dan saya rasa dia akan setaraf dengan Carlos. Dari segi saiz, dia akan standing dengan Carlos. Nasib baik kita tak bagi dia pergi dulu. Pada masa depan, dia akan jadi pasangan yang sangat sesuai untuk Carlos. Dan Carlos, Atok, tolong alihkan badan supaya kamera boleh nampak Caroline. Atok, mari sini.
Mari sini nak, disebabkan ekor itu, Caroline tak kelihatan, atuk nakal. Bila dia dah besar nanti, macam yang saya cakap, kita akan jadikan dia pasangan. Kambing biri-biri pergi mana? Mari kita cari kambing biri-biri itu juga. Mia, Leo, Romeo. Saya dah kurung Faisal di dalam. Faisal, Bapa? Tunggu sekejap, Natasha. Mari sini. Asie tu memang betul-betul pembawa masalah. Bukan kambing saja, dia juga musuh kepada anjing-anjing. Dia kejar mereka juga. Tengok, kambing biri-biri dah datang. Hei kambing, biri-biri hitam, apa yang kau buat? Kambing biri-biri nakal. Alhamdulillah, kambing biri-biri kita perlahan-lahan dah mula biasa dengan aku, abang. Aku bagi makan dengan tangan, dia datang. Ada yang kata dalam komen, bagi garam dengan tangan, nanti dia datang. Aku sentiasa terbuka dengan nasihat korang. Korang pun tahu, aku baru-baru ni tanya korang. Aku cakap, aku tunggu nasihat. Macam mana nak biasakan diri dengan kambing biri-biri? Terima kasih, semua orang ada bagi pendapat. Sekarang ni, mereka dah mula biasa. Perlahan-lahan datang dekat aku, datang dekat tangan aku, tak lari masa aku bagi makan. Biasanya mereka lari, tapi sekarang ni, perlahan-lahan dah mula biasa. Perlahan. Mari sini anak-anak. Abang, kita kena kurung Isabel dulu. Sekarang Isabel, mari sini. Kamu datang sini. Mari. Tengok, sangat comel. Tengok, memang dia seorang gadis yang sangat cantik. Sangat comel, sangat bijak, sangat mesra dengan orang. Saya memang jaga Isabel di rumah macam bayi. Tapi anjing betina saya memang ada satu perangai macam ni. Semua sangat cemburu dengan saya. Mereka sangat cemburu dengan saya. Tak boleh berkongsi saya antara satu sama lain. Korang tahu tak kenapa? Tengok je dalam video-video tu. Setiap anjing saya melompat kegembiraan. Sekejap melompat ke sana, sekejap melompat ke sini. Mereka melompat ke atas saya supaya saya belai mereka. Sebabnya ialah terlalu banyak kasih sayang. Saya sangat sayangkan mereka. Saya ambil berat tentang mereka sebab itu semuanya jadi manja macam budak kecil. Saya pun tak boleh nak cakap apa pun tak tahu. Kalau saya marah pun, 2 minit kemudian saya menyesal. Tapi sekarang, Isabel pula akan serang budak perempuan baru tu. Dia pun cemburu juga. Mula-mula menantu baru tu, Isabel, nak kurung dia dalam rumah. Kuzu pun datang. Kuzu, apa yang terjadi? Mereka ni, tengok si Nora tu. Dia tak cakap apa-apa pada kambing biri-biri tu pun. Dia tak suka anak kambing tu. Dia marah pada dia. Saya pun nak lepaskan anak kambing tu ke kebun kalau boleh. Mari sini, mari. Mari kita bawa Isabel masuk ke dalam rumah, bang. Izosh! Isabel pun dah berumur 6,5 tahun, anak aku. Masa berlalu begitu pantas. Hebat betul anak perempuan aku. Aku tak faham macam mana masa berlalu, kawan-kawan. Marla dah masuk umur 10-11 tahun, yang ini dah 6,5, Gece dah 7 tahun. Memang betul, masa berlalu macam air. Tengok Isabel. Satu mata Isabel sentiasa pada Nora. Dia asyik perhatikan Nora, tunggu peluang untuk menyerang. Tapi tidak Isabel. Mari sini. Izosh, mari sini. Izosh, masuk. Biar mak bawa kamu masuk rumah dulu, sayang. Sekarang, aku tahu jalan ke rumah. Malah lebih baik dari kau. Masuk. Sekarang dah tak ada lagi privasi di sini. Mereka masuk ikut suka hati saja. Mari sini anak-anak muda. Mari. Berkumpul. Mari sini. Mari sayang. Nora, mari kita pergi. Sekarang abang, perempuan baru yang datang sangat cantik. Seekor Rottweiler. Lebih kurang 10-15 hari dia bersama kita. Pemiliknya bawa dari Dusje. Terima kasih kepadanya. Dia nak cari orang untuk bela, dia hantar kepada saya kata bawa mari kita bela. Lepas tu, anjing tu sendiri berumur 5 tahun. Selama 5 tahun dia yang jaga, ambil berat. Dia tak pernah pergi kepada sesiapa pun. Sebab itu sekarang, ciri utama keluarga Rottweiler ialah mereka sangat setia kepada keluarga mereka. Mereka adalah baka yang sangat setia. Bila dia mula-mula datang ke sini, dalam tempoh menyesuaikan diri, dia mengalami trauma, tak keluar dari tempatnya, sedih dan sebagainya. Sekarang bayangkan, selama 5 tahun kau membesar dengan seorang manusia, hanya dia saja yang kau lihat. Tiba-tiba mereka tinggalkan kau di tempat lain. Mau tak mahu, memang normal kalau kau mengalami trauma. Jadi, untuk mengatasi perkara ini, aku sentiasa beri perhatian pada haiwan itu. Aku sayang, aku ambil berat dan sebagainya. Tapi walaupun kau beri perhatian, proses untuk menyesuaikan diri itu bukanlah berlaku serta-merta. Cetil! Memang susah juga sebenarnya. Dia pun masih belum betul-betul dapat menyesuaikan diri sepenuhnya. Kalau dia seorang saja, mungkin dia boleh biasakan diri. Tapi dia juga agak takut dengan anjing, kawan-kawan. Geng anjing, geng kambing, semuanya bertebaran ke sana sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Boncu, kau di mana anakku? Aku tak sempat nak belai kau pun.
Aku tak sempat nak belai kau pun anakku. Jagoan aku. Tengoklah karisma ni. Anakku, aku akan buat patung kau dengar tak? Anak lelaki aku yang kaca. Sekarang budak perempuan baru tu, tengok Asyik, tengok. Kau yang buat ni, jadi pandai-pandai lah. Budak perempuan baru tu, kita akan lepaskan di antara anjing-anjing sekarang. Biar aku bawa dia jalan-jalan dengan tali dulu. Lepas tu, kita cuba perlahan-lahan. Okey, Susli, mari sini lelaki perempuan, mari. Haiwan-haiwan tu panas abang, cuaca panas sangat, kau nampak tak? Mereka asyik masuk ke dalam periuk air tu. Tahun lepas, kami buatkan kolam untuk mereka. Tahun ni kami kekurangan air, kawan-kawan. Saya tak dapat isi kolam tu. Air kami sangat sikit. Panas sangat, kita kena buat kolam untuk mereka. Haiwan-haiwan tu memang dahaga sangat, bro. Saya basahkan yang dalam sangkar tu, tapi mereka tetap panas. Asyik masuk je. Apa lagi yang boleh dibuat? Kesiannya mereka. Cuaca memang sangat panas. Odin Pasha. Sekarang tengok, seluruh tempat kita penuh dengan Rottweiler. Maria di sana, Maria. Maria tu memang seorang gadis yang hebat tahu. Masya Allah, Maria saya. Harimau saya. Seorang Maria di sana, Marla di sini. Ratu saya. Ratu saya. Anjing saya yang paling lama di taman, kawan-kawan. Ratu Marla saya. Anakku, sayangku. Lihat, saya ada gambar lamanya. Saya buat tatu dia di sini. Nampak tak? Marla sangat berharga bagi saya. Ada beberapa tatu lagi yang nak dibuat, tapi saya tak pergi sebab sakit lepas tu. Dia seorang gadis yang sangat berharga. Saya buat gambar dia di lengan saya. Saya sangat sayangkan dia. Tempat Marla di hati saya memang sangat istimewa, kawan-kawan. Selepas itu, Alex, kita ada di sini. Odin, kita ada di sini. Tempat ini dah jadi macam tempat Rottweiler betul. Mari sini anak perempuan. Mari sini anak perempuan. Mari sini, mari. Masya Allah, anak perempuan aku. Anak jati Jerman. Nama anak perempuan baru kita ialah Dora. Kita dah ada seorang Nora, sekarang kita ada Dora juga, kawan-kawan. 2 orang. Mari sini sayang, harap-harap tak bergaduh dengan yang lain. Mari. Mari sayang, mari. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah untuk anak perempuan saya. Dora kita sangat gemuk. Biar saya beritahu awak macam ni. Kalau anjing mandul, dia akan jadi buncit macam gendang. Dora kita pun sama. Malah saya tanya tuan dia, saya kata, ini mandul ke? Saya kata, dah buncit macam anjing mandul. Dia kata bukan mandul, saya pun tengok. Saya tengok ada kesan jahitan ke? Tak ada. Dia tak mandul. Sebab dia sangat gemuk, jadi dia nampak lebih pendek. Memang nampak sangat pendek. Tapi kita akan kuruskan dia sedikit. Lepas tu, bentuk badannya akan kembali normal. Perut buncit dia tu akan surut. Selera makan dia sangat bagus. Tenaga dia pun sangat bagus. Dia anjing yang sangat baik perangainya. Cuma dia sangat cemburu. Ini pun cemburu, tengok. Tunggu Rocky, jangan kacau. Bila nampak yang betina, mari sini. Jangan libatkan yang betina tu. Tunggu. Mari sini Dora, biar aku peluk kau, mari. Sekejap, Rocky. Mereka Dora. Allah. Masya Allah anakku. Sekejap Nora, jangan. Anakku, gemuknya kamu macam ni ya anakku. Masya Allah, untuk anakku yang cantik. Abang, si betina ni sangat cantik, sangat comel, sangat bijak. Biar abang cium dia sekali, biar abang cium si betina tu. Turunlah sekejap. Kalau kita tak buat macam tu, kita tak akan dapat tengok muka dia. Mari. Sekarang, sekejap lagi aku akan lepaskan dia. Pertama sekali abang, mari kita tengok reaksi anjing-anjing tu dulu. Okey, tengok. Nora. Nama kau lebih kurang sama dengan dia. Kira macam nama sama lah, jaga satu sama lain. Dengar tak? Mari. Jom kita bawa dia perlahan-lahan ke arah biri-biri itu. Kita cuba tengok sama ada dia akan mencederakan mereka atau tidak. Kalau macam tu, saya akan lepaskan Dora. Abang, saya dah tambah bilangan rod. Sekarang tengok, kenapa saya tambah? Saya nak cari pasangan untuk Odin, faham tak? Kalau Allah izinkan, kami harap dapat anak dari Odin Baba. Daripada Rottweiler kami yang lain. Memang akan jadi sangat cantik. Bila ada anak nanti, saya tak akan bagi pada sesiapa. Biar dia tinggal di ladang saya. Saya memang minat sangat dengan Rottweiler dan Ken Corso, kawan-kawan. Dulu saya memang sangat minat dengan Pitbull. Tapi sekarang, disebabkan larangan, kami dah tak boleh bela lagi. Kalau tak ada larangan, maksud saya, tunggu sekejap, Caroline. Caroline, tengok tu. Dia sangat suka Dora, nampak tak? Caroline pun nak main dengan dia juga. Caroline, si betina saya ni memang macam bayi. Ciri utama Rod ialah mereka hanya mengiktiraf seorang tuan saja. Dia sanggup memburu dan berkorban demi keluarganya.
Mereka sangat setia. Terutama sekali, bagi seekor anjing, pilihan pertama saya adalah ia mesti betina sebelum memikirkan baka. Abang, anjing betina sentiasa lebih baik. Mesti betina. Betina senang dilatih, senang menyesuaikan diri, lebih rapat dengan tuannya, lebih setia, lebih beremosi. Caroline, awak yang akan bawa Dora berjalan-jalan agaknya. Tengoklah Caroline, dia dah ambil tali, dia yang bawa dia. Anak, kenapa awak berjalan di belakang saya macam ni? Berhenti, biar saya lepaskan dia sekarang. Mari. Mari Dora. Mari Dora. Tengok Dora. Tengok Dora ni. Sayang, kamu telah jatuh ke tangan orang terbaik yang kamu boleh temui. Hargailah dia ya. Kalau kamu layan aku dengan baik, aku akan layan kamu 10 kali lebih baik. Faham tak sayang? Rocky. Dia akan bagi kamu pengajaran, baru kamu sedar. Jangan kamu jerit pada budak perempuan tu. Mari. Jangan pinggirkan orang baru tu. Layan dia dengan baik. Rocky si pembuli. Nama gelaran Rocky dulu si Gatal. Sekarang aku akan panggil dia pembuli. Mari sayang. Masya Allah, anak perempuan aku. Masya Allah, si cantik aku. Tolong jangan bergaduh dengan sesiapa pun. Abang, insya Allah dia akan serasi dengan semua orang juga. Sekarang tengok, kamu semua nampak banyak anjing di luar. Semua anjing ini sekarang serasi antara satu sama lain. Dan kami memang berusaha keras untuk sampai ke tahap ini. Ada yang marah sebab saya buat video sosialisasi anjing. Kenapa marah? Anjing-anjing bergaduh. Ada yang jadi begini, jadi begitu. Bro, bila kita sosialisasikan anjing-anjing ni, benda-benda macam ni memang akan berlaku. Kalau kau tak biasakan atau tak latih mereka bersosial, macam mana kau nak tengok semua anjing ni bersama-sama? Cuba tengok bakal-bakal dominan ni. Rottweiler, Poodle, Chan Corso, Karabas iaitu anjing penggembala, Asie Kuka, semua ni bakal anjing yang dominan. Senang ke nak biasakan mereka bersama-sama? Tyson Dogo. Semua ni saya latih dan biasakan dengan usaha dan perjuangan. Tengok, sekarang semua boleh berjalan bersama. Nampak tak? Sekarang tengok, biasakan juga anjing betina ni, memang pergaduhan boleh berlaku. Pergaduhan boleh berlaku. Mereka boleh bertengkar. Macam-macam boleh jadi. Sebab mereka ni anjing, bukan manusia yang boleh duduk, minum kopi, minum teh, berbual, cari jalan tengah. Mereka takkan buat macam tu. Anjing ada cara mereka sendiri untuk berunding. Tunggu, adakah Asie akan diserang atau apa? Asie! Dia bawa sedikit ke belakang, mari. Asie, lari! Asie, lari! Asie, lari! Semasa cuba mendamaikan mereka, memang pergaduhan boleh berlaku, abang. Itu perkara biasa saja. Mari sini Dora. Mari kita perlahan-lahan berjalan ke arah kambing dan biri-biri itu. Tapi kali ini, masa lalu situ, saya takkan bercakap langsung. Mari kita tengok sama ada mereka terpicu oleh suara saya atau tidak. Mari kita pergi dari sini, abang. Nampak tak tengok tu? Nampak kan tengok tu? Diorang jadi semangat sebab suara aku. Lepas tu jadi manja. Tengok. Dede. Aman Dede dah terjangkit dengan maras. Jangan sampai gaduh. Kau nampak tak Dede tu? Harimau aku. Korang rasa Dede ke maras yang menang? Ha? Dede ke maras yang menang? Aku letak pertaruhan aku pada Dede, kawan-kawan. Jangan pandang rendah pada Dede. Walaupun dia kecil, dia memang gila-gila dan luar biasa Dede tu. Orang tu memang bahaya kalau marah. Dede, harimau aku, anak jati karisma. Masya Allah anak aku. Ia takkan buat masalah atau apa-apa pun. Jin Dede memang terus sangat abang. Sekarang mari kita keluarkan Maria juga. Maria, dia pernah menyerang kambing-kambing ini ke? Kalau kamu semua boleh bergaul dengan baik, Hector, kalau kamu semua boleh berkelakuan elok, aku akan lepaskan kamu semua bersama-sama anakku. Di mana agaknya hari-hari itu? Bayangkanlah abang, semua anjing berkumpul sekali. Kamu rasa kita boleh buat macam tu ke? Bayangkan semua mereka bersama. Alangkah indahnya pemandangan itu kan? Tapi itulah. Tapi tak menjadi juga. Kalau nggak boleh jadi. Maria, sekarang abang akan ambil kamu sayang. Kamu dah berak dalam sangkar. Mari sini. Jalan pijak situ. Jalan makan kat situ. Maria, abang dah buka pintu sayang.
Maria, tunggu sekejap. Sekejap ya sayang. Sekejap. Sekarang mari kita pasangkan ini macam ni. Maria, sejak dia datang, memang dia yang kemaskan semuanya. Ya Allah, Tuhanku. Cuba tengok badan dia tu. Masya Allah, anak perempuan aku ni. Shh, diam, dia tengah tendung, Dora. Aduh. Mari. Saya tak nak gaduh. Berjalanlah elok-elok. Abang nampak tak betapa berkilat dan bersih bulu je? Tengoklah abang, fizikal dia memang cantik sangat. Shh, Rocky, jangan lalu bawah kaki. Sekejap abang, kita sedang lalui saat-saat yang sangat berbahaya sekarang. Kemungkinan akan berlaku pergaduhan. Tunggu, Rocky! Shh, baiklah Alex. Berhenti. Berhenti dulu, kita akan bergerak perlahan sekarang. Mungkin akan berlaku pergaduhan. Jadi, berhati-hati. Caroline, berhenti. Jangan cabur tangan. Rocky anakku, kau nampak agak menonjol di antara semua anjing ini. Mari, sebenarnya anjing-anjing kecil ini lebih suka melawan, lebih garang. Tapi kau tengoklah, bulu Maria, bentuk badannya. Abang, cuba tengok dia ni. Cuba tengok dia ni. Typhoon Demirji ni memang lain. Dia memang buat sukan ni. Demi Allah, aku cakap ni bukan nak puji diri sendiri. Ingat masa dia mula-mula datang dulu, tengoklah dia sekarang, tolonglah. Beri kredit pada yang layak. Kalau kita tak selamatkan dia kat situ, memang dia akan mati juga. Mari sini sayang. Dia dah jadi sadu sangat. Sama macam Marla masa muda-muda dulu. Marla masa muda pun macam ni. Berotot, tinggi lagi. Bila dah tua, badannya jadi rendah sikit. Memang sama macam Marla masa muda. Tunggu Rocky. Biri-biri, bagi biri-biri tu rehat kejaplah. Biar haiwan-haiwan tu makan rumput dulu. Mari. Cuma ladang tu memang lain macam. 1001 jenis haiwan ada bersama. Rocky. Nanti aku marah ni. Tak nak. Berdiri dengan betul. Benda tu datang ke? Dora datang ke? Dora, mari Dora. Dora pergi ke mana ya? Tunggu, kapan dah datang? Aman, harimau sedang menggeram. Aman. Aman. Bu Maria juga kawan-kawan. Dia tiba-tiba berkelakuan pasif dan kemudian menyerang secara tiba-tiba. Sebab itu, jangan tertipu dengan penampilannya yang lembut. Sebab itu saya bertindak dengan lebih berhati-hati. Tengok apa yang jadi sekejap. Anak perempuan, apa yang terjadi sayang? Tak ketat pun. Saya tanya, rantai ke yang ketat? Tapi tak ada. Saya rasa gatal di tekak saya. Mari sini. Mari sini, Maria. Mari sini, sayang. Dora, kenapa tak datang ya? Dora, mari. Kita tak dapat sosialisasikan Dora. Semuanya datang kecuali Dora. Masya Allah. Mari anakku. Kemana dia pergi? Mari kita tengok seekor haiwan. Dia boleh terkam kambing dan biri-biri. Jangan kita ambil risiko, kawan-kawan. Semua jenis, semua haiwan bersama. Kau nampak tak? Masya Allah, memang hebat. Saya dah biasakan mereka dengan baik. Sekarang, baka-baka ini memang begini. Biasanya, baka macam ni memang susah nak biasa dengan kambing dan biri-biri. Betul. Tapi Masya Allah, yang ini. Kita dah biasakan kamu dengan baik. Anak perempuan, ayah nak lepaskan kamu. Tapi ayah tak yakin kamu tak akan bergaduh. Ya Maria. Kamu akan bergaduh ke tak? Cakap betul-betul. Ya, mari. Jangan ambil risiko sekarang. Nanti dia buat sesuatu pada kambing biri-biri ke apa ke? Saya pun tak rasa dia akan buat. Tapi tetap juga. Kau tahu macam mana benda ni jadi? Kalau seorang diri, dia tak akan buat apa-apa. Contohnya, kalau seseorang cakap sesuatu, Asyik, Natasha tiba-tiba akan buat sesuatu juga. Dia kejar kambing dan biri-biri itu kan? Yang ini pun akan kejar juga. Dia akan terpicu kali ini. Tunggu, jangan kacau Medusa. Mari sini anakku. Medusa akan menyerang. Mari sini. Kemana pula Dora menghilang ni? Agaknya dia masuk semula ke dalam sangkarnya. Mari. Inilah Dora. Dia agak malu sikit, abang. Dia takut dengan anjing-anjing lain. Tunggu, Baras. Berterang. Ada Apollo dengan Maras. Abang, tengoklah yang ini. Macam raksasa. Jangan, Natasha. Mari sini. Abang, sekarang mari kita letak Maria balik ke dalam dulu. Sekejap, Maria. Mari sini. Tunggu, sayang. Tunggu, sayang. Si Dora itu. Caroline, boleh keluar tak anakku? Caroline, keluar.
Lalu sayang, mari cuba. Harap-harap Dora tak masuk ke dalam sangkar, ke dalam bilik itu sekarang. Dora, mari sini. Tunggu sekejap sayang. Dora, mari sini Dora. Kemana pula dia pergi ni? Agaknya dia masuk balik ke dalam sangkarnya. Mari kita tengok. Pergi dari situ sayang. Dia nak kencing kat sini. Mari kita simbah air supaya dia tak bagi makan abang. Sekarang, Dora sekarang sedang berjalan di belakang kawan-kawan. Dia sudah pergi ke belakang sangkar. Di sana ada lopak air. Dia masuk ke situ. Saya pun baru ambil makanan untuk anak biri-biri. Tengok Boncu, tengok. Bila mereka bau makanan, beginilah mereka abang tengok. Kau nampak tak? Lebih teruk daripada anjing. Boncu, aku tak akan bagi makanan itu kepada kau. Boncu, aku tak akan bagi makanan kepada kau, Boncu. Jangan makan Boncu. Kau dengar tak? Lebih teruk daripada anjing. Lebih teruk daripada anjing. Tengoklah mereka tu. Tengok budak-budak nakal tu. Korang memang tak pernah puas ya? Maoi, siap melompat atas riba aku lagi. Budak-budak nakal. Bagi laluan, ya aku tengok. Dede putera bersihkan anak biri-biri. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Tengok dulu. Kamu tak boleh ikut Boncu. Tidak, kamu jalan dulu. Boncu, kamu jangan ikut anakku. Tunggu. Tunggu Boncu, biar saya tengok. Tunggu anakku. Mari sini anak kambing. Sekarang tunggu. Mari kita bagi makanan ini di dalam. Mari sini sayangku. Mari sini, saya akan bagi dengan tangan. Tunggu, biar saya duduk dulu. Mari. Sekarang saya akan bagi kepada mereka dengan tangan saya. Kali ini itik-itik pun makan dari tangan saya. Mari. Aduhai, anak lelaki kesayangan saya. Aduhai, tengok tu, dia pukul dia, nampak tak? Mereka dah terbiasa saja, tengok sekarang. Aku bagi makan mereka dengan tangan aku, nampak tak? Makanlah anak kesayangan aku, makanlah. Sejaplah tu untuk dia, oi. Apa yang kamu tumpahkan pun, mereka akan makan juga. Dia terperangkap di antara ayam-ayam itu. Hah? Nampak tak macam mana aku dah latih dia? Garam pun sama. Garam aku tak cuba lagi pada yang ni. Yang ni aku cuma latih dengan bagi makan je. Budak kecil, mari sini kau juga. Kenapa kau tak datang? Kenapa kau tak datang juga? Harap-harap angsa ni tak gigit kaki aku. Kalau angsa ni gigit kaki aku, memang peranglah kat sini abang. Mari sini sayang, ambil. Baguslah untuk anak kambing aku ni. Baguslah untuk cinta aku ni. Aduh, biar aku cium kau. Kuba tarik manik-manik tu sekejap. Dalam bonjuk tu. Aman. Baru-baru ini, Boncu telah mengempap Rocky kawan-kawan. Rocky, jauhi Boncu. Boncu memang hebat. Dia takkan peduli walaupun lelaki itu menangis. Anak, kau makan laju sangat. Kalau kau makan laju macam ni, makanan pun tak cukup untuk kau. Kau dengar tak? Jangan gigit tangan aku, makan makanan tu. Oh. Mari sini, biar aku bagi makanan kamu di dalam. Mari makan lagi. Ambil silakan. Oh. Makan elok-elok sayang aku. Sekarang, bagi saya lalu sekejap, anak-anak muda. Ayam, beri kami laluan sekejap. Biar saya bawa anak-anak biri-biri aku ke tempatnya. Mari sini sayang. Sayang, lalu sini. Tunggu, ayam-ayam jangan ikut. Tunggu ayam, jangan ikut. Tunggu sekejap. Sekarang yang ini. Mari kita letakkan makanan mereka, abang. Saya tak beri semua ini kepadanya. Saya akan beri kepada ayam juga. Mari kita letak sedikit demi sedikit begini. Biar anak-anak ayam kita makan. Semoga berkhasiat. Hari ini saya perlu beli 1 bal lagi. Bal saya dah habis kawan-kawan. Kita kena keluar beli 1 bal. Kita nak beli bal tapi tak jumpa siapa-siapa nak tolong guntingkan. Katanya musim dah habis. Macam-macam alasan. Kita akan cari seseorang. Saya takkan gunting yang besar-besar ni. Kita akan cuba uruskan yang itu juga. Jom, sekarang mari kita bagi yang baki ni kepada dia. Patut saya bagi pada ayam atau pada Boncu? Boncu, biar dia pergi makan rumput. Boncu dah belajar. Makanan ni ada di rumah Kak Ladang tu. Dalam rumah tu. Boncu yang tak tahu malu tu buka pintu kawan-kawan.
Lepas tu, dia makan makanan tu. Boncu, itu bukan untuk kamu. Boncu, itu bukan untuk kamu, Boncu. Boncu, itu bukan untuk kamu. Kamu dengar, Jak? Aku takkan bagi pada kamu, Boncu. Tunggu sekejap, biar aku bagi macam ni. Nah, tengok macam mana dia makan. Boncu. Karamel, tunggu. Kita bagi pada kamu, Karamel. Karamel, kita bagi pada kamu supaya kamu boleh hasilkan susu. Jangan bagi itu pada mereka. Jangan gigit tangan saya ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Karamel, kau nak makan ini tak? Karamel aku, makanlah banyak-banyak. Buat susu ya sayang. Syih, tunggu. Asyik lari dari situ. Tengok, Karamel tanduk Asyik. Tengoklah kecantikan mereka ni. Mereka ni memang bagi ketenangan pada manusia, bro. Ketenangan, ketenangan, ketenangan. Bayi. Mari sini, mari sayang. Mari, sayang. Yang mana satu tak makan? Yang di tengah-tengah ke? Mari sayang. Aduh. Ambil sayang. Kamu tak dapat makan. Ambil lagi sikit. Silakan. Dah cukup. Cukup, berhenti. Ayam-ayam dah keluarkan kepala keluar. Biar saya bagi pada burung merpati. Biar semua makan. Kenyangkan perut kamu. Mari, makan sarapan kamu. Makanan ini memang untuk kamu semua. Orang lain berkira dengan makanan yang mereka bagi. Memang untuk kamu semua. Makanlah sampai kenyang. Makanlah sampai kenyang. Asalkan kamu makan. Siga saya. Aduh, ayam jantan menyerang. Aduh. Baiklah kawan-kawan. Hari ini saya nak tunjukkan si betina baru kita. Tengok. Dora dah keluar sekarang. Dora. Mungkin dia belum biasa dengan nama Dora. Dora. Jom kita tukar nama. Dora, Nora. Dora. Anak saya. Anggunnya dia. Masya Allah. Dia pun insya Allah akan bersama kita mulai sekarang. Insya Allah. Semoga Allah izinkan kita lihat anak-anak dia dengan Odin juga kawan-kawan. Baiklah, saya sangat sayang kamu semua. Jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik, selamat tinggal. Semoga sentiasa sejahtera sahabat-sahabatku.